Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk meneruskan rancangan rawatan kita hari ini, kita akan mengikuti modul metrik, iaitu ia juga daripada modul metrik dari tajuk-tajuk kumpulan sokongan sosial. Jadi, tajuk yang hari ini yang kita bincangkan ialah ada dua tajuk. Tajuk yang pertama ialah peraturan dan tajuk yang kedua adalah penjadualan. Peraturan, kita tengok bagaimanakah anda akan bertindak terhadap peraturan-peraturan secara umumnya. Bagaimanakah anda akan bertindak kepada peraturan-peraturan yang anda perlu hadapi semasa menyertai rawatan. Pada umumnya peraturan kita perlu ikut sebabkan ada peraturan lah, jadi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Manakala dari segi dalam proses rawatan ialah peraturan-peraturan yang kita kenakan kepada diri kita sendiri. Di samping peraturan-peraturan umum, peraturan-peraturan yang kita kenakan kepada diri kita sendiri adalah amat berguna. Dan di mana peraturan-peraturan ini akan membantu kita untuk mengekalkan kebolehan. Okey. Apakah, nombor dua, apakah peraturan yang dikenakan pada diri anda sendiri, diri kita sendiri? Peraturan yang kita kenakan pada diri kita sendiri ialah contoh seperti jangan pegang duit banyak, elak kepada tempat ataupun tempat-tempat tumpuan ramai, dan cuba berkomunikasi dengan orang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi peraturan-peraturan ini, dan peraturan yang paling besar ialah kita hendaklah meletakkan diri kita ini abstinent kepada dadah dan alkohol. Itu yang ketiga. Bagaimanakah anda seimbangkan keadaan yang dibenarkan oleh peraturan dengan keperluan anda untuk rileks dan berseronok. Jadi peraturan yang kita seimbangkan untuk kita berseronok, kita seimbangkan keadaan yang dibenarkan ialah kita berseronok pada waktu-waktu yang dibenarkanlah. Contohnya kita bermain bola waktu petang, kita keluar makan waktu malam. Itu peraturan. Jadi antara peraturan yang kita seimbangkan ini boleh melancarkan proses kebolehan kita. Nombor 4, bagaimanakah 12 langkah? Bagaimanakah panduan dalam 12 langkah atau kelompok program sokongan bantu menyokong anda abstinen dan kekal kebolehan. Jadi program dalam 12 langkah yang kita ikuti dan perlu kita patuhi adalah akan membantu kita memberi satu jalan kepada kita untuk kekal abstinen ataupun kekal dalam kebolehan. Apakah peraturan yang penting bagi anda? Nombor 5, apakah peraturan yang penting bagi anda semasa anda mengimejkan diri dalam kebolehan? Peraturan yang penting bagi kita untuk mengimej diri ialah kita selalu berpakaian kemas, potong rambut pendek, personaliti kita biar menarik, kita tukar corak pemakaian kita, tukar corak percakapan kita agar supaya lebih menghormati orang lain. Jadi bila ada peraturan yang kita kenakan kepada diri kita ini, dia akan memberikan keseronokan yang baru kepada kita untuk meneruskan kebolehan. Itu adalah antara peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti semasa dalam rawatan dan juga untuk kita mengekalkan kebolehan. Dan tajuk yang kedua ialah penjadualan. Kita perlukan jadual semasa kebolehan ini, sebabnya jadual akan membentuk kita ataupun jadual ini akan menggerakkan kita kepada sesuatu yang lebih bermakna.
Bilakah anda gunakan soalan nombor satu, bilakah anda gunakan penjadualan semasa kepulihan? Kita jadual ni kita guna hari-hari. Tak kira lah kita buat by seminggu sekali, by minggu ke, by bulan ke, tapi kita kena buat jadual. Jadual ni tidak semestinya anda tulis satu jadual dan anda catik. Hari Ahad petang kita main bola, hari Isnin petang kita main takraw, hari Selasa petang kita tak. Jadual ni, cuma jadual ni kita perlu paling ringkas pun kita kena ingat dalam kepala. Okey, hari ini hari Ahad. Okey, aku ada game, aku ada bola, aku ada permainan bola dengan kawan-kawan yang tidak menggunakan dana. Okey. Hari Isnin, aku ni aku ada game sepak takraw. Hari Selasa, okey, aku cukup setakat dalam kita ingat dalam kepala. Okay. Adakah anda menggunakan jadual pada masa ataupun sekali-sekala? Setiap orang yang dalam proses kepulihan, dia memang memerlukan jadual. Pada peringkat awal ni, jadual ini amat membantu disebabkan ia akan menggerakkan kita kepada jadual apa yang tertulis di jadual itu. Contohnya dia boleh mengurangkan rasa bosan sebab kita setiap hari jadual kita penuh. Jadi kita tiada masa untuk termenung, tiada masa untuk mengingatkan secara silau. Jadi itu adalah lebih penting dan ia akan menggerakkan kita. Sebab bila tiada jadual, kita kadang-kadang kita macam lost. Kita tak tahu apa yang kita akan buat next. Jadi kita terpaksa tengok pada jadual, kita tahu okey. Apa yang seterusnya dan seterusnya. Okey. Kenapa nombor 3, kenapa penjadualan sangat sukar bagi anda? Sebenarnya penjadualan ini adalah tidak sukar, tapi sekiranya anda membuat jadual untuk kehidupan anda kena ikutlah jadual tu. Barulah penjadual tu akan menjadi bermakna ataupun proses kepulihan itu berlangsung. Nombor 4, bagaimanakah kawan dan ahli keluarga menyokong dari segi penjadualan? Sebenarnya kawan-kawan yang kadang-kadang kawan-kawan dan keluarga ni memang banyak menyokong lah dari segi penjadualan. Kadang-kadang kita terlupa, keluarga tolong ingatkan, ataupun kita terlupa, member telefon, petang ni kita ada game, kita boleh turun ke padang semua. Okey, itu antara sokongan keluarga yang juga amat penting lah dari segi penjadualan. Nombor 5, adakah anda akan terus menggunakan jadual setelah anda selesai mengikuti program rawatan? Semasa dalam proses rawatan, penjadualan penting. Tak kira lah sama ada awak buat jadual bertulis di kertas ataupun jadual daripada on the spot. Okay. Jadi setelah anda habis rawatan, penjadual ni mungkin anda tidak perlu ikut 100%. Tapi anda boleh ikut sekiranya anda mahu. Dan penjadual ini adalah, sekiranya penjadual ini boleh menggerakkan anda melancarkan proses kepulihan, anda boleh ikut, tak ada masalah. Jadi bagi saya, penjadualan ini memang penting lah. Di samping kita mengurangkan rasa bosan, mengurangkan rasa terpinggir, akan memberi kita satu peluang baru ataupun kawan baru. Bila kita ada jadual game baru, kita akan jumpa kawan baru. Itu saja daripada saya hari ini, daripada tajuk kelompok sokongan sosial. Itu tajuk peraturan dan penjadualan. Peraturan satu dan yang kedua adalah penjadualan. Saya harap rakan-rakan klien bolehlah mengikuti ataupun boleh menggunakan ilmu-ilmu ini untuk meneruskan kepulihan anda. Sebab kita kepulihan sebenarnya